الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ونوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan dan kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki-Mu, segala pintu-pintu kesehatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan kurniaannya kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini beriktikaf, dan mudah-mudahan dikurniakan juga kita pahala haji insya-Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, yang sering saya sebut sebelum ini, mana pada yang masjid, sesiapa yang datang ke masjid tidak lain untuk mempelajari ilmu kebaikan atau mengajar ilmu kebaikan, maka baginya pahala haji yang sempurna. Ini adalah hadis yang sahih insya-Allah. Baik tuan-tuan, para hadirin, sebelum kita mulakan pengajian kita, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala ilmu yang kita pelajari, diberikan kita kesehatan, keselamatan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum keluarga dan sahabat-sahabat dan para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam, kepada para ulama, guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita, kedua ibu bapa kita semua yang masih hidup dan telah meninggal dunia, dan kepada kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan kurniakan kepada kita Jannatul Firdaus al-A'la insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para hadirin, insya-Allah kita sambung tajuk berkenaan dua sifat yang dikasihi oleh Allah, amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat al-hilm dan al-ana. Al-hilm ni ialah orang yang bersabar dalam keadaan marah dan dia boleh memaafkan orang lain, dan al-ana ini iaitu golongan yang tenang apabila menghadapi karenah manusia. Cuma tuan-tuan, saya nak masuk sikit tajuk berkenaan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang dah meninggal. Ini pun salah satu kebaikan. Kita nakkan kebaikan kepada mak bapak kita, keluarga kita, malahan orang yang paling kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah, pahalanya kepada Rasulullah, kepada keluarga kita, para ulama, guru-guru. Jadi mungkin para hadirin tuan-tuan pernah terdengar, biasalah kalau ni ada yang kata ini Nabi tak pernah pun hadiahkan pahala Fatihah kepada isteri tersayang. Nabi tak pernah pun baca Fatihah hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, isteri tersayang. Ada terdengar tak? Yang kata ini ulama salaf tak ada buat. Jadi saya terangkan sedikit di sini supaya dengan penerangan sebentar nanti kita boleh faham
Kenapa ramai ulama membolehkan? Malahan ulama salaf. Ulama salaf ni maknanya golongan para ulama yang hidup pada generasi awal, iaitu pada kurun 300 Hijrah. Macam Imam Syafi'i meninggal 205 Hijrah atau 204 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dalam lebih kurang selepas itu. Jadi zaman dipanggil ulama salaf. Para sahabat itu dipanggil zaman salaf. Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Jadi ada yang kata ulama salaf tak buat, Nabi tak buat. Jadi saya nak perlu terang sedikit supaya besok-besok kalau kita buat majlis tahlil, kenduri arwah, buat majlis untuk mak kita yang dah meninggal, dan orang-orang yang kita sayangi dah meninggal, itu pun untuk keselamatan mereka di alam barzakh dan untuk menambahkan pahala mereka juga. Jadi saya nak terangkan sedikit sini. Sebelum saya terangkan dalilnya, saya terangkan dulu pendapat 4 mazhab. Saya masukkan sini sebab saya sering sebelum belajar ini memang saya lebih suka baca Fatihah, hadiahkan kepada manusia yang paling kita cintai, iaitu Rasulullah SAW. Sebagai inilah apa yang kita mampu untuk buat pada Rasulullah, membalas jasa selain daripada berselawat ke atas Rasulullah. Sebelum saya terangkan dalilnya, 4 mazhab saya terangkan dahulu, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah sendiri, ulama salaf yang hidup pada generasi terawal. Beliau dengan mazhab yang mazhab Abu Hanifah membolehkan sampai bacaan Quran kepada mayat sampai. Malahan Ibnu Najim dalam mazhab Hanafi, dia menerangkan apa saja amalan yang kita nak sedekahkan kepada mayat, semua sampai. Semua, bukan kata baca Quran ke zikir, malahan apa saja, sampaikan sembahyang. Tuan-tuan, sembahyang kita nak sedekahkan pahala kepada orang meninggal, walaupun majoriti kita tak setuju. Mazhab Hanafi, puasa sampai, haji sampai, kita nak doa kepada mayat sampai, kita nak istighfar, doakan keampunan mayat sampai, kita nak bayar nazar. Orang yang tersayang dia dah nazar, dia meninggal, tak buat, kita pun bayar nazarnya. Mungkin dia nak puasa ke, dia nazar nak pergi haji, kita sedekahkan pahala kepada mayat sampai, semua sampai. Mazhab Hanafi ini mazhab qadim, mazhab salaf Imam Abu Hanifah. Jadi mereka yang mengatakan ulama salaf kata tak ada apa, tak ada yang buat, tak betul. Kedua, Imam Malik, tuan-tuan, Imam Malik sendiri mengatakan bukan sahaja sampai, malahan kalau kita kasih upah. Macam sekarang orang Melayu buat, kita bayar orang buat ini, satu ustaz bayar dia $50 satu buat majlis tahlil untuk orang dah meninggal, mak bapak kita dah meninggal, bayar. Jadi kita ni dah ikut mazhab Maliki dah. Sebab Imam Malik kata, ini ulama salaf generasi awal, dia kata kalau pun kita bayar ujrah, bayar upah bagi orang yang baca Quran untuk hadiahkan kepada dah meninggal, tetap sampai. Imam Malik kata bayar upah sampai. Kalau mazhab Hambali yang sekarang di Saudi, Imam Ahmad bin Hanbal, dia lagi hebat. Imam Ahmad kata baca Quran atas kubur pun dibolehkan. Baca Quran atas kubur dibolehkan. Dan menyampaikan pahala bacaan Quran kepada mayat pun dibolehkan. Cuma mazhab Hambali dia tak boleh kalau bayar upah orang, gajikan orang untuk baca tahlil, untuk disedekahkan kepada mayat, dia kata tak boleh. Ini mazhab Hambali juga. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan, mazhab Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata kalau haji, kalau sedekah, kalau doa sampai. Padahal haji ataupun kita bayar sedekah, masuk duit ke masjid, niat untuk mak bapak kita sampai, ataupun doa untuk mak bapak sampai. Cuma masalahnya kalau sembahyang untuk dah meninggal tak boleh. Dan satu lagi, puasa. Ini pun ada riwayat berbeza. Ada kata Imam Syafi'i kata puasa, kalau kita puasakan untuk orang dah meninggal, ada yang Imam Syafi'i kata riwayat sampai, ada kata tak sampai. Tapi yang kita baca Quran untuk orang dah meninggal, ada Imam Syafi'i kata riwayat yang masyhur kata tak sampai. Tapi herannya tuan-tuan, Imam Syafi'i, beliau yang membolehkan baca Quran atas kubur.
Beliau juga ada ulama yang bolehkan baca Quran atas kubur, sedangkan ada setengah-setengah orang kita dengar sini-sini kata, oh ni tak boleh baca Quran atas kubur, haram. Sedangkan ulama salaf pun kata boleh. Jadi Ibnu Hajar kata, kalau Imam Syafi'i kata boleh baca Quran atas kubur, maknanya dengan secara umumnya hadiahkan bacaan Quran untuk dah meninggal ni boleh. Apa beza baca Quran atas kubur dengan menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk si mayat? Mudah-mudahan para hadirin boleh faham sikit ya. Itu juga kaum ibu di atas. Ini saya nak terangkanlah maknanya secara ringkasnya. Dakwaan yang mengatakan ulama salaf kata tak boleh ataupun bahasa lebih berat kata bid'ah, tak betul. Sebab ulama salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal semua kata sampai boleh baca Quran untuk mayat. Malahan Ibnu Taimiyah yang kata syadid, yang kata keras tentang masalah kubur-kubur, beliau pun kata sampai. Ibnu Taimiyah, saya fikiran macam mana pula orang kata bid'ah. Ini mazhab ada pun dalil. Masya Allah, saya tengok dalil ni memang rata-rata ibadah kita buat untuk mayat semua sampai. Contohnya haji, badan haji, ada hadis. Seorang wanita berjumpa Rasulullah SAW berkata tentang masalah ini, bapaknya dah uzur, tak boleh pergi haji. Satu riwayat kata ada yang dah meninggal. Jadi Nabi kata, kalau sekiranya ada hutang dengan Allah Ta'ala, adakah kamu bayar? Ataupun kalau sekiranya kamu ada hutang dengan seseorang, maka bayar. Dan tentu anak akan bayar untuk hutang mak bapak. Begitulah kalau ada hutang kepada Allah Ta'ala, kita bayar untuk mak bapak. Jadi ulama sepakat, haji, badan haji sampai. Doa untuk mayat sampai. Ini membaca astagfirullah, hadiahkan untuk orang yang meninggal sampai. Maknanya tahlil pun sampai la ilaha illallah. Lepas tu nazar. Macam ini, mungkin mak bapak kita ada nazar sebelum meninggal tu nak hadiahkan untuk masjid, duit ataupun nazar untuk ibadah kurban. Itu dia meninggal mak bapak kita. Jadi sebagai seorang kawan pun, bukan saja anak kawan pun, dibayar balik, dia kasih duit pada masjid, kasih buat ibadah kurban untuk yang dah nazar, tetap sampai. Jadi dalil semua panjanglah kalau saya nak cerita. Dalil semua menunjukkan semua ibadah, puasa, haji, nazar, kurban, doa, istighfar, semua sampai. Jadi Ibnu Qayyim kata, daripada semua ni takkanlah semua sama tentang ibadah. Tiba-tiba tentang baca Quran untuk mayat ditarik keluar. Saya ulang sekali lagi. Ini semua ibadah ni, doa, istighfar untuk orang yang meninggal, ini baca Quran atas buku boleh, ini badan haji semua boleh. Tiba-tiba kita tarik Quran tu. Ini Quran saya tak sampai, lain semua sampai. Ada yang tak kena sebab semua sama. Lagipun Rasulullah SAW pernah melihat satu kubur tu, diletakkan pelepah kurma di atas kubur. Jadi diberitahu bahawa Rasulullah SAW diberitahu ada orang tu diazab kerana kerana apa? Dia buang air kecil, dia tak bersihkan najis. Ini yang bahaya ni, kerana kita ni buang air kecil kat toilet sekarang ni tengok. Main berdiri lepas, lepas tu zip pun pergi saja. Ini orang yang bukan Islam, tapi kita orang Islam tak kena bersihkan semua. Ini Nabi kasi tahu, ada di kalangan umat yang dia diazab dalam kubur pasal dia buang air kecil, tak pernah bersihkan. Jadi Rasulullah letakkan ini pelepah kurma ni yang masih muda taruh. Kerana apa? Selagi pelepah ni bertasbih, pelepah kurma bertasbih, pokok-pokok ni, daun-daun, selagi dia bertasbih, selagi masih hijau bertasbih, dia akan meringankan azab orang yang dalam kubur. Dan satu lagi sebab dia azab pasal dia berjalan suka berumpat, mencerita keburukan orang, sana sini cerita keburukan orang. Itu dua sebab. Jadi daripada hadis ini, hadis sahih, kalau pelepah kurma
Subhanallah, kita tengok pokok-pokok ni bertasbih. Apatah lagi kalau kita yang bertasbih, kita yang membaca Quran, lagi-lagi Ummul Quran, Al-Fatihah, Ibu Al-Quran, kita hadiahkan kepada ahli kubur. Lebih sampai. Yang ini sekira dipanggil kias, kias yang lebih jelas. Jadi sebab itu kalau kita baca buku fikih, memang ramai sekali ulama-ulama yang membolehkan bacaan Quran untuk orang dah meninggal, malahan mereka kata sampai. Jadi panjang ceritanya, saya nak ringkaskan di sini. Sebab ada terdengar yang kata Nabi tak pernah hadiahkan pahala Fatihah untuk isteri tersayang Sayyidah Khadijah. Saya pun akan jawab juga, Nabi tak pernah buat badal haji untuk Sayyidah Khadijah. Ya, adakah bermakna badal haji tak boleh? Rasulullah tak pernah berpuasa, sedekahkan puasa untuk Sayyidah Khadijah. Jadi perbuatan Rasulullah tak boleh diambil hukum. Kita kena tengok keseluruhan ajaran Nabi SAW. Keseluruhan, tengok keseluruhan, baru dah dikeluarkan hukum. Tak boleh ambil satu, buang satu. Nabi tak buat. Hadis ada, hadis tak pakai. Nabi tak buat. Mana boleh gitu? Kena tengok keseluruhan ajaran Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan yang saya lihat, memang ramai sekali para ulama yang membolehkan bacaan Quran untuk orang meninggal. Jadi kita ni memang, ini pun termasuk amalan penyelamat daripada azab. Mudah-mudahan kita dengan hadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal, untuk orang yang kita sayangi, mudah-mudahan kalau tak meringankan masalah mereka, mengangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Quran sebut, hendaklah kita membantu dalam hal-hal kebaikan dan taat. Jadi kita hadiahkan pahala untuk orang yang dah meninggal sebagai membantu mereka mungkin dalam kesusahan, mengangkat darjat. Banyaklah cerita-cerita benar yang berlaku. Orang yang dah meninggal berterima kasih, datang dalam mimpi berterima kasih kepada orang yang pernah membacakan Assalamualaikum di atas kubur. Cerita benar. Ibnu Katsir, tuan-tuan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan riwayat, ada seorang hamba Allah ni setiap balik masjid, zaman dia, setiap balik masjid, dia lalu kat kubur, dia kata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia kata, kat kubur. Mungkin di masjid ni, masjid kemudian dari masjid Aman, atau masjid Besar Aman. Tapi itu pun dah boleh, tinggal Habib Allah disalib serta-serta. Jadi kalau kita lalu kubur-kubur lepas sembahyang masjid Besar Aman, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi satu ketika Ibnu Katsir menceritakan, orang yang lalu kat kubur, dia tak nak baca dah. Pasal dia kata, tiap-tiap hari aku kasih salam ahli kubur. Mungkin kita pun rasa juga, tiap-tiap hari aku kasih salam ahli kubur. Tak jawab ahli kubur, sudahlah, besok-besok je lah kasih salam. Malam tu tuan-tuan, Ibnu Katsir cerita dulu ya. Malam tu orang ahli kubur semua datang. Dalam mimpi dia, datang kepada orang yang disalam. Dalam mimpi. Jadi orang saleh kata, apa yang kamu semua siapa ni datang jumpa aku untuk apa? Jadi mereka kata, wahai tuan hamba, kamu memberi salam kepada kami ahli kubur, kubur-kubur kami terang benderang, bercahaya semua, diberkati Allah. Tak tahulah, saya tak faham apa maksud terang benderang dalam kubur tu, mereka lebih faham. Jadi tuan hamba telah memberikan apa? Cahaya dengan Assalamualaikum, dengan cahaya pada kita. Jadi orang tu bangun sadar, semenjak daripada mimpi tu, setiap kali dalam kubur dia kasi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kasi salam, jangan nak tunggu. Jangan kerana kita kasi salam, tak ada jawab pun, tak ada jawab. Kalau jawab susah pula. Kasih salam saja kepada ahli kubur. Baik, jadi itu ringkasan yang saya boleh sampaikan. Sebab tajuk itu terlalu panjang. Jadi dua perkara yang tidak betul, yang mengatakan ulama salaf tak buat. Saya dah terangkan tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, semua ulama salaf, ulama terdahulu membolehkan. Imam Syafi'i pun riwayat.
Kemudian mereka kata Nabi tak pernah kasih Fatihah untuk isteri tersayang. Tak betul tak? Kalau kira itu, badal haji tak boleh. Puasa untuk mayat tak boleh. Sebab Nabi tak pernah buat. Jadi kita tak boleh tengok Nabi buat. Kita tengok hadis, keseluruhan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebelum masuk dan sikit lagi takut timbulkan masalah ni. Ada yang kata kalau kita meninggal, yang boleh memberi manfaat kepada kita cuma 3 saja. Kalau kita dah meninggal, dia kata yang boleh memberi manfaat kepada kita 3 saja, iaitu sedekah jariah, yang kita sedekahkan di masjid ke, rumah anak yatim ke, orang miskin ke, wakaf ke. Kedua, ilmu yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat kita sampaikan kepada masyarakat. Itu memberi manfaat kepada kita lepas meninggal. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kita. Jadi dia kata ini 3 saja yang memberi manfaat kepada kita dah meninggal. Jadi yang selain-lainnya tak boleh dah, habis. Ini 3 saja, Nabi kata 3 saja. Jawapan kita ialah, ini di hadis ini berkenaan amalan kita yang kita buat di dunia. Jadi kita pada meninggal, ni amalan yang kita pernah buat di dunia memberi manfaat kepada kita kalau kita dah meninggal. Sedekah jariah, duit kita tabung, ilmu yang bermanfaat, usaha kita sampaikan. Anak saleh pun kita usahakan juga dengan kahwinnya, mas kahwinnya, majlis kahwinnya, besar saja. Lepas nak didik anak pula ada sekolah pun penting. Madrasah ke spesialis, madrasah spesialis. Anak dah besar nakal. Jadi itu usaha kita. Tapi usaha orang lain, kalau nak diberikan hadiah kepada kita, tak salah. Usaha orang lain. Contohnya sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah, kalau kita tak ada anak, yang doakan salat jenazah siapa? Imam kepada kita kita dah meninggal. Lepas tu makmum semua bukan anak-anak kita, semua orang buat. Mereka doakan kita sampai. Begitu juga kalau orang yang para ulama setuju bahawa badan haji juga kalau dilakukan oleh orang lain sampai, bukan anak kita pun. Jadi hadis tadi tuan-tuan menerangkan tentang amalan kita buat itu memang confirm sampai. Amalan orang lain, hadiah orang lain untuk kita, itu insya-Allah ini terpulang bagi dia kalau dia nak hadiahkan. Alhamdulillah kita lagi untung kita dapat pahala banyak. Macam satu syekh tuan-tuan, ada satu ulama terkenal dari Syria. Nama dia Syekh Abdul Fattah Bukhari rahimahullah. Saya banyak belajar daripada buku-buku beliau. Memang hebatlah penulisan ilmu hadis dan sebagainya. Beliau tulis dalam buku dia, ada salah satu buku dia tulis, dia kata apa? Ini orang alim. Dia kata kalau anda mendapati buku saya ni banyak memberi manfaat, banyak memberi faedah kepada para pembaca sekalian, jangan lupa untuk mendoakan saya kebaikan kalau saya dah meninggal. Ini orang ni penulis waktu hidup dah meninggal, kita dapat apa kelebihan dia punya ilmu dia. Jadi jangan lokek lah. Ini kita dah dapat faedah ilmu dia, maka doakanlah untuk yang penulis buku. Itu bukan anak orang lain. Sampai semua ulama setuju sampai doa orang lain kepada orang lain yang dah meninggal dunia. Jadi ini 3 persoalan lah yang ditimbulkan, iaitu berkenaan Nabi tak buat ataupun salaf tak buat. Saya dah terangkan tak betul caranya itu. Kemudian kata ada 3 perkara saja yang ikut kita dalam kubur, bukan lain-lain. Itu pun tidak benar. Sedangkan ramai ulama telah sepakat bahawa badan haji, puasa yang dilakukan oleh orang lain untuk kita tetap sampai orang yang meninggal. Mudah-mudahan ini jawapan yang simpel-simpel ya. Takut-takut ada orang tanya di luar-luar sana semua. Baru-baru ni juga dalam 2-3 bulan ada orang bagi-bagi risalah luar masjid. Bukan dalam masjid, luar masjid. Tak tahulah siapa bagi risalah. Dia kata dia tak boleh ni bid'ah syirik. Apa benda? Takkanlah ilmu agama belajar dengan risalah. Ilmu agama perlu dipelajari dengan kursus dan kuliah. Banyak kesalahan ditulis di situ. Baik tuan-tuan, para hadirin yang saya sampaikan,
kita sambung lagi berkenaan amalan yang insya-Allah boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka. Kita sambung muka surat 239. Muka surat 239. Jadi ringkasan yang kita bincangkan pada minggu lepas, tuan-tuan, iaitu berkenaan dua sifat yang Rasulullah SAW memberikan khabar gembira kepada seorang sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais, yang mana Rasulullah beritahu, wahai Ashaj, kamu memiliki dua sifat yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu al-hilm wal ana. Sifat sabar, tak marah, dicaci orang dan sebagainya, tidak marah dan sabar, dan anak ini tidak gopoh dalam menghadapi karinah manusia. Tidak gopoh ni maknanya kadang-kadang kita ni kalau contohnya dalam Facebook, ada orang ni kalau terima berita daripada Facebook, tak siapa-siapa dah. Ini gambar sekali apa? Gambar Harundin pun. Kalau gambar Dr. Harundin, masa Dr. Harundin kata, dia tak kata dia terus situ. Seolah macam Dr. Harundin dia cakap, siapa yang sebut salam kepada saudara yang lain, ini salah. Salam tak ada sebutan. Entah betul ke tidak ada Dr. Harundin ni. Pasal orang sampai. Jadi anak-anak ni maknanya kita kena pastikan apa sahaja berita yang sampai, kita kena pastikan betul ke tidak ni berita. Jangan terus dapat saja cut paste. Istilah sekarang ni cut paste. Dekat dia ambil gambar, dia paste hantar. Habis. Berita betul tak betul, Allah. Jadi al-anak tu maknanya karinah manusia ni kita kena pastikan betul. Tidak kemudian kita tenang orang tuduh kita macam-macam, tenang. Ini kadang-kadang dia tuduh kita ni sebab dia dengar berita daripada orang lain yang tak betul. Jadi kita kena cakap baik-baik, apa masalah? Kamu sebenarnya tuduh-tuduh sebab. Jadi di sini yang minggu lepas saya terangkan, ada seorang alim yang bernama Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ni orang alim tapi dihina, dicaci oleh seorang tak tahulah siapa. Jadi Imam Syafi'i berkata kepada orang tersebut, wahai fulan, kalau sekiranya apa yang kamu katakan kepada saya itu benar, cacian ataupun tuduhan itu benar, saya memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa saya. Padahal dia tahu, dia tak buat tuduhan ini, tapi ada. Kemudian kalau sekiranya apa tuduhan kamu terhadap saya tidak benar, agak-agak kita macam mana? Kita mesti, kalau tak benar, aku suruh kau buat mahkamah. Ini istilah kita. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dia kata, kalau sekiranya tidak benar tuduhan kamu, cacian kamu ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kamu. Tengok beza orang saleh, orang yang bersifat al-halim, dengan mungkin ramai di antara kita yang tak boleh terima tuduhan, masuk terus pot mahkamah. Ini orang al-halim, dia boleh bersabar, tak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dalam masa yang sama dia boleh doakan keampunan untuk orang. Tapi ini pun kena tengok keadaan juga lah. Macam contohnya kalau Taidong al-halim. Halim ni maknanya sifat yang penyabar, tak balas kejahatan dengan kejahatan. Dia boleh memaafkan. Kemudian halim ni dia berlaku ihsan kepada orang yang jahat dengan dia. Susah pun kan, kita berbincang. Dia boleh berlaku ihsan, berlaku baik kepada orang yang berlaku jahat. Tapi ini pun macam mana kena tengok orang. Jangan sembarang. Kalau Taidong tak boleh. Taidong dia nak halim dengan golongan ni, report polis juga. Jangan buat pasal nanti cara kita tak betul lah. Ini khusus untuk nanti kita akan bicarakan antaranya orang-orang yang kita sering menasihati, kita dakwah orang tu, yang orang tak suka, dia benci, kita caci gitu lah. Kita kena al-halim. Jadi insyaAllah kita bincangkan. Baik, muka surat 239, paragraf bawah sekali. 239, paragraf di bawah sekali.
Adapun contoh tertinggi orang yang bersifat al-hilmu ini ialah sebagaimana hadis Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, "Antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka." Artinya, hendaklah kamu menyambung persaudaraan mereka yang memutuskan kamu, memberikan kepada orang yang nukik kepada kamu, dan memaafkan orang yang menzalimi diri kamu. Ini hadis ini kita telah bincang sebelum tadi sekarang kali berkenaan orang yang bersifat al-halim. Jadi al-halim ini sifat yang paling tinggi lah. Kita menyambung persaudaraan orang yang nak putuskan kita. Kemudian kita memberi, berlaku ihsan kepada orang yang haramkan demi kebaikan untuk kita. Dia mau jahat dengan kita, kita berlaku ihsan dengan kita. Wa ta'fu amman zalama, dan memaafkan orang yang berzalim. Ini peringkat yang paling tinggi, al-hilm. Satu contohnya, minggu lepas saya dah beri contoh lain, satu contoh lagi di mana wanita Yahudi di zaman Nabi lah, di mana ini kabilah-kabilah ni mereka dah sepakat untuk nak bunuh Nabi. Dihantarnya seorang wanita Yahudi. Lepas tu kambing yang sudah dimasak, diletakkan racun, diberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Jadi apabila nak makan hadiah Nabi, orang kasih hadiah makan. Cuma ada satu sahabat dia dah ambil, dah baca bismillah, dia makan dulu. Sahabat dia makan dulu. Lepas makan, Nabi pun baru nak makan, tiba-tiba dengan mukjizat, daging kambing tu bercakap, dia kata, "Ya Rasulullah, tubuh saya ini sudah diracun." Sahabat lagi satu dah makan. Habislah. Jadi apabila diracun, Nabi pun larang sahabat-sahabat untuk makan. Orang hamba Allah yang makan dan telan. Jadi akhirnya panggil balik wanita tu, dan Nabi tahu wanita ni hanyalah dia punya wakil daripada beberapa kabilah yang mereka utus perempuan untuk bunuh. Jadi Nabi dah tahu, Nabi panggil ni ketua kabilah ni Yahudi. Dia kata, "Kenapa kamu hantar wanita ni dan dihantar daging kambing sudah diracun untuk bunuh aku?" Nabi tanya dulu. Kalau kita tak tahu nak macam mana, apa jawapan kabilah Yahudi? Dia kata, "Wahai Muhammad, kalau sekiranya racun ni, mereka mengiyakan, mereka tak nafikan. Betul kami yang buat. Tujuan kami buat ni ialah kalau betul kamu seorang Nabi, benda ni tak ada apa-apa untuk kamu. Racun ni tak akan mengapa-apakan kamu. Kalau betul kamu Nabi. Tapi kalau sekiranya kamu berbohong, wahai Muhammad, bukan Nabi, ini racun akan bunuh kamu." Itu saja jawapan. Jadi sekarang mereka dah nampak depan mata kepala mereka yang daging ini boleh berbicara, bercakap dengan Rasulullah, memberitahu dia racun, terselamat Nabi dari racun. Maknanya mereka dah tahu betul yang Rasulullah ni, Nabi Muhammad SAW, tetap mereka tak nak beriman. Sedangkan mereka utus makanan untuk nak tahu ni Nabi betul ke tidak. Jadi dah terbukti ni seorang Nabi, tetap mereka tak beriman. Jadi heran ya tuan-tuan, Rasulullah boleh maafkan. Sebab Nabi kata, "Kami maafkan sebab kamu nak tahu kebenaran aku atau tidak." Di mana dah terbukti kebenaran aku sebagai Nabi, tetap kamu tidak beriman, menunjukkan keadilan. Nabi maafkan, wanita juga Nabi maafkan, kabilah Yahudi pun dimaafkan. Cuma memandangkan sahabat tadi terbunuh kerana makan daging itu, akhirnya wanita tersebut dihukum bunuh sebagai qisas. Dan sekarang mudah-mudahan kalau dah masuk ke racun, orang dimati, dia tangkap, masuk penjara, kalau sabit kesalahan, hukum gantung. Hukum gantung. Jadi zaman Rasulullah dihukum bunuh. Wanita Yahudi itu dihukum bunuh. Jadi di sini tuan-tuan, apa yang saya nak terdengarkan di sini ialah bagaimana Rasulullah SAW
boleh memaafkan, lepas tu boleh berbaik lagi lepaskan orang yang dia sifat al-hilm yang Rasulullah itu kuat. Jadi saya dah terangkan sebenarnya hadis ini sudah dibincangkan sebelum ini. Rasulullah sebenarnya nak terangkan maksud hadis tadi yaitu menyambung persaudaraan orang yang memutuskan kita, memberi kepada orang yang lokik kepada kita dan sebagainya. Itu ada untuk 3 orang. Pertama, kalau orang yang baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam, seringkali yang memusuhi orang, siapa dia? Keluarga sendiri, tuan-tuan. Kalau alhamdulillah kita ni lahir sebagai seorang Muslim, alhamdulillah. Tapi ada orang yang bukan main susah lagi nak masuk Islam. Nak masuk Islam tapi takut mak dia, takut bapak dia, adik-beradik dia. Yang heran pula sekarang ibarat yang paling banyak masuk Islam orang perempuan. Orang perempuan di barat yang paling banyak masuk Islam dibandingkan orang lelaki. Jadi bayangkan orang perempuan, abang-abang jenis tolong mak saleh, orang besar-besar. Bapak pula jenis tak secan, kadang-kadang cabut lagi. Ada yang tak boleh tahan. Kadang-kadang ada yang sembunyikan agama dia. Bapak pergi gereja tapi tak percaya lah sebab dah masuk Islam. Jadi orang yang macam ini seringkali akan dimusuhi oleh mak bapak dia. Nabi terangkan bila kalau itu kamu sambung persaudaraan dan orang yang putuskan kamu. Kamu berikan kebaikan orang yang mengharamkan untuk kamu. Dan maafkan saja mereka yang berzalim. Ini khusus ditujukan kepada orang yang baru masuk Islam. Kedua, kepada orang yang sering memberi nasihat dan para pendakwah. Mana orang suka dengan nasihat sebenarnya? Suka tengah duduk dekat home center, datang satu hamba Allah. Wahai teman-teman, marilah kita bincang pasal hadis. Aku baru nak bincang pasal Manchester United, masuk ke hadis juga. Tapi mungkin cara kita salah juga. Tengoklah tempat dan keadaan. Sekarang musim bola je. Sebab itu kadang-kadang apabila kita nak cakap nasihat yang baik, nanti orang akan menghina pula. Dia kata apa? Awak ni ustaz apa? Bila masa dah jadi ustaz, kita pula kena hina pula. Jadi kita ni Nabi sebut apa? Orang yang mendakwah, orang yang memberi nasihat sering kali dihina orang. Malahan kadang-kadang dimusuhi orang. Jadi kita maafkan orang ini, kita sambung persaudaraan orang ini. Kalau mereka menzalimi kita pun kita maaf. Pasal mereka tak tahu. Saya ingat lagi tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin para hadirin mungkin ingat dulu-dulu zaman muda-muda. Saya percaya di kalangan kita ni ramai yang pernah dengar nasihat orang lain. Umur 20 tahun, 30 tahun, umur dah 40, 50 tahun, kita masih ingat nasihat dia dan kita sekarang baru nak amal. Saya percaya mungkin ada di kalangan kita yang pernah dengar nasihat. Saya banyak dengar. Waktu umur 20 tahun, saya dengar gitu saja. Umur 25 tahun ada orang nasihatkan saya. Dengar, tapi dengar gitu saja. Tak berat. Tapi sekarang dah umur dah meningkat, ingat balik nasihat orang lama tu, baru sekarang nak amal. Sebab itu kita kalau nasihatkan orang, tuan-tuan, orang hadirin, jangan tunggu dia punya natijahnya sekarang. Jangan nak harapkan natijahnya sekarang. Tak boleh. Kadang-kadang kita nasihat sekarang, natijah dia 30 tahun akan datang. Kita berdakwah kepada orang sekarang, kita nak masuk Islam, kita dakwah dia. Percayalah kepada Allah Ta'ala, Tuhan. Ini jam dia hina kita, dia kutuk, dia tak apa. Lagi 30 tahun, 40 tahun, kemungkinan dia akan ingat balik kita punya nasihat, mungkin masuk Islam. Jadi, kita sebagai menasihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr, wal 'asri innal insana kita hafaz semua. Kita akan kerugian melainkan orang yang beriman, beramal soleh dan watawasaw bil haqq. Khusus di Al-Quran sebut watawasaw bil haqq, sentiasa memberi
nasihat yang betul, nasihat yang baik, dan bersabar dalam memberi nasihat. Sebab kebaikan dia, Masya Allah, kadang-kadang bukan sekarang, akan datang dia punya kebaikan yang orang ingat. Jadi ni yang kedua lah. Pertama, orang yang mu'alaf masuk Islam, kena maafkanlah adik-adik dia, keluarga dia. Kedua, orang yang berdakwah, orang yang suka menasihati, kita maafkan dia. Hari ini dia marah gitu, besok-besok dia InsyaAllah dia ingat nasihat. Yang ketiga ialah orang yang dia jahat tu pada kita saja, dengan orang lain dia tak jahat. Orang yang macam ini kita boleh macam ni lah, maafkan. Kita hubungkan persaudaraan dia, kita maafkan, kita ihsan dia. Sebab jahat itu, dengki dia dengan kita, dengan orang lain, semua baik. Saya kasih contoh yang paling cantik dalam perkara ini ialah adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan, adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia dengki hanya dengan Nabi Yusuf. Tapi dengan orang lain tak ada masalah. Dengki, Allah, hati manusia kita tak tahu dia dengki sebab apa dia, sebab apa masalah ni. Kita pun orang macam ni, ada yang dengki dengan kita. Mungkin rumah kita besar, rumah saja besar. Saya pernah tengok juga ada rumah besar Singapura. Ada rumah bukan main cantik ni, dekat dalam macam karang guni, bersirap barang-barang. Ini kotaknya, ini apa, meja tak rapi. Kenapa lah orang ni? Rumah dah cantik, luar cantik, dalam macam karang guni. Jadi setengah orang dia tengok rumah besar saja dia dengki. Dia tengok orang ada kereta besar dia dengki. Tak tahu sifat dia macam. Tapi dengan orang lain tak ada masalah. Dia tengok masjid Kasim cantik, masjid lain, masjid tidaklah, tapi dia dengki pada seseorang. Jadi saya nak buat cerita menarik tentang Nabi Yusuf alaihissalam supaya menjadi pengajaran. Saya pun dapat pengajaran juga cerita ni. Mungkin yang kita tahu kalau Nabi Yusuf ni tentang mimpi Nabi Yusuf, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf ini kita tahu. Tapi ada satu lagi cerita yang cukup menarik, adab Nabi Yusuf kepada adik-beradik dia jahat. Masya Allah, ini yang saya nak terangkan hadis ni. Nabi kata maafkan, ihsan kepada orang yang jahat. Bagaimana Nabi Yusuf? Baik, saya bacakan ayat dia dalam surah Yusuf ayat 100. Mudah-mudahan jadi pengajaran. Kita saya nak terangkan mungkin agak luas sedikit supaya nak terangkan sifat Al-Halim. Baik, dalam Al-Quran, tuan-tuan kalau balik nanti, kalau ada masa, buka nanti surah Yusuf ayat 100. Budak-budak remaja sekarang ni, dia tak perlu balik rumah lagi lah. Dekat handphone dah ada Quran. Canggih budak sekarang. Bukan kata budak-budak. Budak-budak umur yang 50 tahun pun ada handphone. Saya rasa mungkin ada yang Al-Quran surah Yusuf ayat 100. Kalau tak ada tak apa, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujadan. Maknanya ketika Nabi Yaqub dengan adik-beradiknya, tuan tengok kita adab Nabi Yusuf Nabi Yaqub dan anak-anaknya yang degil-degil datang daripada Palestin ke Mesir. Ketika itu Nabi Yusuf sudah menjadi menteri Jadi kalau datang, sebab Nabi Yusuf yang minta mereka datang ke Mesir. Apabila sampai Nabi Yaqub, sebenarnya Nabi Yaqub dengan isterinya masih hidup. Dulu kita hanya fikirkan Nabi Yaqub adik-beradiknya, maknya tak sebaik. Maknya adik-beradik masih hidup. Jadi datang Nabi Yaqub dengan maknya sendiri, dengan maknya Nabi Yusuf ke Mesir. Maka Nabi Yusuf pun angkat bapaknya dan ibunya di atas kerusi singgasana. Wa kharru lahu sujadan. Maknanya mereka buat adik-beradik dan Nabi Yusuf dan Benyamin yang antara Nabi Yaqub sayang Benyamin. Bukan Benyamin Netanyahu. Benyamin ni adalah ceritanya.
Jadi mereka pun sujud kepada mak bapak, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sebab zaman dulu ni mungkin cara mereka nak tunjukkan hormat orang mak bapak, mereka sujud, tapi sujud hormat, bukan sujud ini ibadah. Dalam syariat Nabi kita SAW dah tak boleh lagi sujud kepada mak bapak. Ini untuk syariat. Jadi selepas mereka sujud, Nabi Yusuf pun datang kepada bapa dia. Dah lama tak jumpa, dah berpisah. Bermula daripada Nabi Yusuf dicampakkan dalam bilik buta, umurnya 11 tahun. 11 tahun dah berpisah dengan bapa dia. Kemudian diambil jadi hamba pergi Mesir. Kemudian difitnah oleh isteri raja, masuk penjara. Bertahun-tahun berpisah dengan bapa dia. Akhirnya dapat jumpa bapa dia. Bapa tu pula dah, mata pun dah boleh melihat. Dengan berkat baju Nabi Yusuf, cerita panjang lah. Akhirnya Nabi Yusuf berkata kepada bapa dia, Ya abati haza ta'wil ru'ya yang kamu, wahai bapa tu, inilah ta'wil mimpi saya dulu yang waktu umur 10 tahun dulu, yang saya bermimpi bahawa 11 bintang, matahari, bulan semua sujud kepada aku. Jadi sekarang ni maksudnya ialah mereka sujud kepada bapa dan semua adik-beradik sujud kepada bapa. Ini tanda sebagai kenabian juga. Ulama tafsir mengatakan bahawa mimpi Nabi Yusuf ini sebagai tanda-tanda nak masuk pada zaman kenabian, Nabi nanti sebagai Nabi. Baik, itu satu. Ini yang terangkan adabnya. Kemudian dalam surah, dalam ayat itu, kalau saya sampai Al-Quran, Nabi Yusuf kata apa? Waqad ahsana Waqad ahsana bi idh akhrajani minasjid. Nabi Yusuf terangkan tentang fadilah, kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf dengan mengatakan, wahai bapaku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada saya kerana mengeluarkan saya daripada penjara. Tuan-tuan, dalam perbualan ini, Nabi Yusuf tak sebut kepada bapa dia bahawa Tuhan juga telah selamatkan saya daripada perigi buta. Nabi Yusuf dah sebut. Sedangkan kelebihan Allah Ta'ala dah berikan. Pertama apa? Selamatkan daripada perigi buta. Lama tu 3 hari. Kemudian daripada penjara. Tapi kenapa dalam ayat ini Nabi Yusuf AS hanya sebut dengan bapa dia, wahai bapaku, Alhamdulillah, Allah, dengan kelebihan Allah, saya telah diselamatkan, dikeluarkan daripada penjara. Tak. Penjara je, tapi pergi buta, tak sebut. Di sinilah ulama tafsir, pada hari ini dapat fokus. Di sinilah ulama tafsir menerangkan bahawa sebenarnya Nabi Yusuf tak sebut depan bapa dia itu yang Alhamdulillah keluar daripada pergi buta je. Sebab depannya adik-beradik semua tu. Waktu berbual dengan bapa dia tu, adik-beradik yang jahat ada ke depan. Kalau Nabi Yusuf sebut dengan bapa dia, wahai bapaku, Alhamdulillah dengan kelebihan Allah, aku terselamat daripada penjara dan aku juga terselamat daripada pergi buta. Agak-agak adik-beradik dah kecil apa? Yang dah insaf lah. Oh betul lah, kami menyesal. Kalau mereka masih degil, Yusuf, memang patutlah aku masuk pergi buta. Kan jadi gaduh. Sebab mereka masih belajar sifat degil, masih belum berubah. Jadi Nabi Yusuf nak beradab dengan adik-beradik dia jahat. Tak disentuh, tak disebut pun depan adik-beradiknya, wahai bapaku, Alhamdulillah aku terselamat juga daripada pergi buta. Tak sebut. Itu antara Nabi Yusuf dengan Allah Ta'ala saja. Sebut Alhamdulillah. Kalau kita macam tuan-tuan, dah lama tak jumpa ni, adik-beradik juga jahat semacam, ataupun saudara sepupu dah lah susah kat Palestin ni. Nama Nabi Yusuf marah kata bapa, wahai bapa, Alhamdulillah Tuhan selamatkan daripada orang-orang ni semua. Lagi kita cakap, dia kasi marah orang kan. Kasi kita nak marah orang. Tak, Nabi Yusuf tak sebut supaya menjaga hati adik-beradik. Ini pertama tuan.
Yang kedua, Nabi Yusuf sebut wajah abikum minal bad. Wajah abikum minal bad. Dan alhamdulillah juga, wahai bapaku, Allah Ta'ala telah mendatangkan kamu semua daripada Palestin di Mesir. Itu saja Nabi Yusuf itu. Sedangkan tuan-tuan, mereka datang daripada Palestin dalam keadaan kemarau, tak ada makan, tak ada minum, susah hidup. Datang dengan berjalan kaki dan tak ada apa bekalan. Jadi seolah-olah Nabi Yusuf ni sebut macam lupakanlah sudah. Tak ada. Kalau kita mungkin alhamdulillah bapa, abah kesayang, alhamdulillah Tuhan telah membawa kamu sekalian daripada Palestin yang kemarau, kering kontang, ada tsunami contoh. Ada semua tsunami, ada ini rompakan. Apa nak sebut? Orang tu dah lah penat. Ini keluarga datang jauh-jauh, tak perlu dah sebut kena tsunami lah, kena kapal terbang jatuh lah. MH apa jadi Nabi SAW, alhamdulillah Allah Ta'ala mendatangkan kamu semua daripada tempat yang susah. Ada. Jadi kita dengan tetamu tuan-tuan, kalau tetamu datang jauh-jauh, tetamu pula datang daripada negara yang ditimpa banjir. Baru-baru ni ada banjir di Indonesia berkata, mereka datang susah-susah tempat kita. Kita pun alhamdulillah datang orang jauh. Daripada banjir berat, daripada taufan, tak perlulah sebut dulu. Ini adab kita dengan para tetamu. Ini dulu. Ketika Nabi Yusuf sebut lagi apa? Min ba'di an-nazara syaitan baini wa baina ikhwati. Ini lagi ikhwat. Yang ketiga Nabi Yusuf sebut dahlah diselamatkan dari penjara, keluarga susah-susah, ayah datang ke Mesir. Yang ketiga, kamu semua datang ni, wahai ayah, wahai adik-beradik, datang ke Mesir setelah syaitan memberikan permusuhan antara saya dengan adik-beradik. Padahal tuan-tuan, yang cari musuh siapa? Adik-beradik Nabi Yusuf yang bermusuh dengan Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf bermusuh dengan adik-beradik. Tapi dalam Al-Quran ni, Al-Quran sebut seolah-olah macam Nabi Yusuf yang bermusuh dengan adik-beradik. Nazri syait baini wa baina ikhwati. Maknanya diselamatkan keluarga aku berjumpa dengan aku di sini setelah syaitan memberikan permusuhan antara aku dengan adik-beradik. Sepatutnya disebut permusuhan antara adik-beradik aku dengan saya. Tapi Nabi Yusuf kembalikan permusuhan antara baini, antara saya dengan adik-beradik. Masya Allah. Sedang yang mau musuh adik-beradik. Ini agak seorang Nabi yang telah mendapat tahta kerajaan, sudah jadi menteri besar. Bukan kata menteri besar Malaysia, ini menteri Mesir ni. Khazanah dia pegang. Ada yang ahli tafsir kata darjat dia ni Nabi Yusuf ketika memerintah Mesir di bawah saja daripada raja. Jadi Nabi Fir'aun, tapi Fir'aun yang menjadi sebaiknya. Jadi seorang yang sudah menjadi ketua negara hebat, ataupun timbalan menteri, timbalan Perdana Menteri. Kita agak-agak kalau dah jadi timbalan Perdana Menteri, orang yang pernah musuh dengan kita, orang yang nak bunuh kita, apa agak-agak kita nak buat? Habislah, pakai nampak hilang dia orang. Mana pergi ni simpulan-simpulan? Tak tahulah, agaknya dah mati. Mungkin dah kena tangkap, kita dah benci sangat orang. Tapi Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf nak jaga hati orang, hati adik-beradik, hati bapa, mak dia pun ada. Jadi menggambarkan seolah-olah ini jahat saya, jahat Nabi Yusuf. Adik-beradiknya kan. Inilah adab. Jadi di sini tuan-tuan saya nak terangkan balik semula kepada hadis tadi. Apa Nabi sebut tadi tuan-tuan? Antasiru man qata'ak
Hendaklah kamu menyambung persaudaraan mereka yang memutuskan kamu. Macam Nabi Yusuf tadi. Kemudian memberikan kepada orang yang okey kepada kamu, mengharamkan kebaikan untuk orang, dia kasih kebaikan. Nabi Yusuf kasih kebaikan dengan adik-beradik, kasih makan, kasih minum, kasih tempat tinggal, kasih. Sedangkan adik-beradik dia nak bunuh. Ihsan kepada orang yang buat jahat ini. Kemudian memaafkan orang yang Nabi Yusuf maafkan. Sebenarnya cerita panjang lagi. Belum ada tanda-tanda yang adik-beradik ni dah boleh lebih kurang Nabi Yusuf. Masih Nabi dengan sifat tu masih geram kan. Tapi Nabi Yusuf maafkan dia. Buat jahat. Kerana orang-orang yang degil, yang hati jahat ni, dia susah nak buang dia sifat. Kita janganlah biarkan. Macam mana satu seorang pendakwah dekat Malaysia, dia biasalah pendakwah, ada lagi pendakwah masuk politik ni, macam-macam dia tuduh. Akhirnya dia tak boleh tahan, dia tuduh, dia kata tak apalah. Dia anggap orang yang tuduh dia ni orang gila je. Sebab apa? Kalau orang gila kita tak layan. Sebab kalau kita fikir dia orang sihat, orang baik, kita nak marah. Tapi kalau orang gila kan, jangan diamkan. Dia kasih contoh, orang gila jangan layan. Dia kata seorang menteri dia kata masuk ke dalam hospital gila. Dia dah cerita dia, tapi tak pernah menari juga. Jadi sebagai nak dapat sokongan pilihan raya, masuk hospital gila. Orang suruh khabar, berita semua ambil khabar. Jadi sampai nampak ada orang gila pancing ikan dalam baldi. Orang gila pancing ikan dalam baldi. Kalau kita tengok, kita diamkan sudah orang gila. Tapi menteri ni, dia nak, ni pilihan raya ni, nak dapat sokongan rakyat. Begitu snap ni ambil kamu. Ini nak tunjuk kami berat dengan orang gila. Ini tuan, kamu ambil tapak ikan dalam baldi itu ada ikan. Jadi orang gila kata, awak ni gila ke? Mana ada ikan dalam baldi? Si menteri pun kena kata gila. Sebab tu orang kata orang gila jangan layan. Dia ada style, dia ada cara nak layan orang gila. Jangan sembarang layan orang gila. Dia macam orang yang caci maki kita, anggap dia macam orang gila. Sebab kalau kita anggap dia macam orang siuman, nanti kita nak marah dia. Baru-baru ni saya nampak ada, yalah saya nak cakap orang gila pun tak sedap, tapi orang yang kurang siuman. Dia duduk dekat tepi jalan, sambil tu dia seolah-olah macam nak bertanam, nak buat macam bertanam sayur tu dia. Dia ambil benda tu korek, dia ambil ada pokok tu nak tanam. Tapi cara dia tanam tu, dia tak kasi buah. Ini maknanya orang gila. Saya kesiannya, kalau kita laki-laki tengok dia, ni orang perempuan lalu macam-macam dia kalau tengok. Dia tak pakai seluar, dia tak pakai dalam pun. Maknanya bulat juga. Dia dah gila, dia nak tunjukkan dia baik, nak tanam pokok ke situ. Tapi jangan. Jadi orang macam ini, orang juga. Adakah kita datang mereka, tuan, ini bukan tempat cucuk tanam. Sila-sila dia tuduh kita balik. Awak gila ke? Kenapa masa saya nak cucuk tanam? Orang kita tak mulai itu. Sebaik-baiknya telefon polis ambil dia juga. Sila-sila kita rodok lagi. Jadi orang macam ni lah, orang yang dengki dengan itu. Kadang-kadang dia punya dengki itu dah sampai peringkat gila, membenci kuat. Jadi Nabi Yusuf AS ajar kepada kita supaya adik-beradik ini sudahlah, jangan bangkitkan lagi benda di lupa kepada. Ini kehebatan. Sebenarnya banyak dalam Al-Quran, tuan-tuan. Dalam Al-Quran banyak sekali menyebut tentang adab macam ini. Para Nabi dengan kaum dia, sehingga malaikat pun adab. Sehingga kan saya terperanjat surah Jin, tuan-tuan, surah Jin. Jin pun beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Yusuf kan adik-beradiknya, tapi Jin ni nak bercakap tentang malapetaka beradab dengan Allah. Sebab saya ingat dulu ada orang kata jin makhluk yang paling jahat.
Jin ni kalau orang kata, kalau manusia yang paling jahat, jin yang jahat. Tapi saya tengok dalam surah jin, dia menerangkan tentang bagaimana mereka beriman dan mereka berada kepada Allah SWT. Cerita ni panjang. Jadi yang saya nak terangkan di sini adalah Al-Quran penuh dengan ilmu adab, penuh dengan keadaban para ulama kita, para nabi-nabi kepada umat dia, kepada kaum dia. Sehingga kan Rasulullah disebut di situ tentang adab Rasulullah SAW. InsyaAllah ini pun saya tengah susun, kumpulkan untuk diketengahkan kepada masyarakat supaya kita ni nak kena faham ilmu adab Islam. Kita sekarang ketandusan ilmu adab. Kita banyak belajar Al-Quran, banyak belajar hadis, semua nak tahu hukum. Apa hukum ni? Hukum ni sekian-sekian. Hadis kata sekian-sekian. Apa hukum ni? Tapi adab nak mempelajari ilmu agama, adab dalam mengeluarkan hukum, adab dalam menyampaikan hukum agama, adab dengan masyarakat yang tak faham, adab dengan musuh. Ini jarang diketengahkan kepada masyarakat. Sebab itu masalah sekarang ini timbul, banyak orang yang ada ilmu agama tapi tak ada adab. Sebab itu timbul ISIS, timbul Taliban, Boko Haram. Dia nak ketengahkan agama Islam dengan cara ganas. Dia nak sampaikan Islam itu dengan cara melampau. Sebab tak ada adab. Dia dianggap Islam, ini aku punya fatwa. Siapa-siapa yang langgar fatwa aku, semua selesai. Jadi rusak Islam. Jadi sebenarnya Al-Quran ajar kita ada, para nabi, para malaikat ajar ada, jin pun ajar ada, orang-orang saleh pun ajar kita ada. Tapi kita dah lupa yang betul ini. Kita sibuk dengan masalah hukum. Ini kena insyaAllah perlu terangkan. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Saya teruskan bacaan ke surat 240. Adakah anda boleh melakukan sifat-sifat seperti ini? Mungkin berat buat anda, tapi insyaAllah anda boleh melakukannya jika anda berusaha membersihkan hati anda, kerana ini semua bergantung kepada bersihnya hati seseorang ataupun tidak, sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Sebagaimana Nabi SAW memberitahu, sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada seketul daging. Jika baik, baiklah tubuh kita. Jika rusak, rusaklah, iaitu hati nurani kita. Qalb ni bahasa Arab dia boleh dua makna. Satu makna jantung yang pam darah. Satu lagi yang maksud Nabi qalb ni ialah hati nurani yang raja dalam badan kita. Dialah yang menimbulkan rasa cinta. Hati nurani lah menimbulkan rasa benci. Hati nurani lah yang menimbulkan rasa sayang, merasa dengki. Ini kalau tak dibersihkan hati nurani ni, habis dirosakkan jiwa kita. Jantung tak kisah, jantung kalau rosak mati kan? Tapi kalau hati kalau dah rosak, dia akan merosakkan sampai dekat alam akhirat. Orang yang sakit jantung dekat dunia, dia dah mati. Mati dah, dia tak akan sakit jantung lagi ke akhirat. Sakit lagi jantung, tak ada. Dekat akhirat dah tak sakit jantung. Tapi orang yang sakit hati ni, dia punya jiwa sudah rosak, dia akan bawa sampai ke akhirat. Seperti Imam Ghazali kata, orang yang hatinya dengki kuat, hatinya busuk, nanti di hari akhirat diwajahkan muka dia, tengok keadaan busuk hati dia. Kalau memang jahat, bengis, akan diwajahkan seperti harimau. Kalau jahat sangat, nanti diwajahkan seperti babi pun ada. Mengikut jahat ni hati masing-masing. Sebab itu kena bersihkan hati kita tu kan, bersihkan daripada sifat-sifat yang jahat. Okeylah, tuan-tuan dah 10-5 minit. InsyaAllah kita berhenti dan kita akan sambung ke depan. Ingatlah sambung lagi berkenaan tajuk ni. Al-Hilm. Rasulullah punya Al-Halim pula. Bagaimana? Jadi kita tutup majlis sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat dua kelebihan, majlis ilmu dan majlis zikir. Sebagaimana Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, kelebihan majlis ilmu ada kelebihan sendiri, kelebihan majlis zikir ada kelebihan tersendiri. Malam ini insya-Allah kita gabungkan, mudah-mudahan
Two in one apa? Two in one. Sekarang dah ada kopi 3 in 1. Ini kita majlis 2 in 1. Majlis zikir, majlis ilmu, insyaAllah. Jadi insyaAllah malam ni kita sama-sama baca zikir ilmu. Sebelum ni kita dah baca juga. Tergerak hati kita, tergerak hati saya nak baca malam ni, iaitu zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Nak baca boleh, tak baca boleh. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW memberikan khabar gembira, siapa yang baca 10 kali zikir ini sama pahalanya seperti memerdekakan 4 anak Nabi Ismail. Memerdekakan 4 anak Nabi Ismail ni, jangan kita lihat merdekanya, tapi kita lihat wang yang kita nak keluarkan untuk tebus memerdekakan. Zaman sekarang kalau kita nak merdekakan orang yang kena tahan, nak ditebus, satu orang saja dah 2 juta dolar. Baru-baru ni apa? Orang Jepun kena tahan, nak dibebaskan, si ISIS minta 200 juta. Siapa lagi ISIS? 200 juta. Yang dulu sekali juga ada orang China kena kidnap, dia minta 20 juta. Jadi bayangkan 4 orang anak Nabi Ismail AS yang tentunya sudah mahal harganya. Saya boleh kira-kira lah agak-agak paling murah pun, tapi murah 10 juta. 10 juta dolar. Jadi kalau 4 orang ni nak bebaskan 4 orang, kita kena keluarkan 40 juta ataupun 50 juta dolar. Jadi maknanya malam ni insyaAllah kita sedekahkan, kita infakkan 40 juta, 50 juta dolar fisabilillah. Siapa yang mampu? Saya pun tak mampu nak keluar 40 juta. Nak keluarkan 1 juta pun berat, duit pun tak ada. 10,000 ini malam ni insyaAllah kita bayar 40 juta fisabilillah dengan zikir yang Rasulullah ajar kepada kita, insyaAllah. Dan semua kita baca sama-sama 10 kali, kemudian kita tutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.